Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Syed Asami, Berita Pagi. Polis memburu 2 suspek lelaki warga Sri Lanka kerana disyaki terlibat kes bunuh 3 warga senegara di sebuah rumah kedai di Sentul malam tadi. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata kedua-dua suspek berkenaan menginap di kediaman sepasang suami isteri yang menyewa di rumah kedai berkenaan sebelum kejadian bunuh di premis itu berlaku. Dalam kejadian pada 11 malam itu, polis menemukan 3 mayat lelaki dalam sebuah bilik stor di kediaman pasangan suami isteri dalam keadaan bertindan dengan tangan terikat manakala kepala mereka disarungkan dengan beg plastik. Sebenarnya adalah rumah kedai yang ada 5 bilik dan disewa oleh pasangan ni lah. Pasangan ni, dan 1 bilik diduduki oleh pasangan, 1 lagi bilik oleh anak dia, dan 1 lagi bilik dipercayai disewa oleh 2 lagi mangsa. Dan mayat ni dijumpai dalam bilik stor ya. Mayat dijumpai dalam bilik stor, so kita percaya mungkin dibunuh sebelum tu dan kemudian dialihkan ke dalam bilik stor di mana mayat tersebut ditindan. Tambahnya, kejadian ini dipercayai dirancang awal oleh kedua-dua suspek dan siasatan mendapati mereka mengenali pasangan suami isteri terbabit kira-kira 6 bulan lalu. Pasangan suami isteri direman 7 hari untuk membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan iaitu membunuh. Susulan kejadian kemalangan membabitkan 14 kenderaan yang meragut 2 nyawa di Putrajaya Rabu lalu. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan melancarkan operasi khas kenderaan perdagangan bermula minggu hadapan. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Eddie Fadli Ramli berkata, operasi berkenaan akan dijalankan secara serentak di seluruh negara dengan kerjasama agensi penguatkuasa lain. Kita telah keluarkan arahan kepada semua pengarah-pengarah JPJ seluruh negara untuk membuat operasi khas kenderaan perdagangan berkaitan dengan lebihan muatan. Jadi semua operasi di seluruh negara ni akan dijalankan serentak mulai minggu hadapan, akan diketuai sendiri oleh pengarah-pengarah JPJ negeri. Dan kita juga telah mengambil tindakan untuk mengarahkan juga ibu pejabat JPJ bahagian penguatkuasa untuk memantau operasi-operasi ini dan membuat laporan kepada pengurusan tertinggi JPJ dan juga kepada Kementerian Pengangkutan. Aktiviti penyelenggaraan gas petroleum cecair LPG tumpas serbuan KPDN Putrajaya dilakukan ke atas sebuah premis tanpa nombor di Shah Alam, Selangor pada 20 September lepas. Menurut Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam, serbuan dilakukan bermula kira-kira jam 1.30 petang itu adalah hasil risikan yang telah dilakukan beberapa hari sebelum operasi dilancarkan. Tiada individu ditemui semasa serbuan. Hasil pemeriksaan telah menemukan beberapa peralatan yang dipercayai digunakan dalam aktiviti LPG. Antaranya tong LPG berkapasiti 12 kg dan 14 kg bersubsidi kepada tong LPG berkapasiti 50 kg tidak bersubsidi. Ia dipercayai untuk dijual semula kepada pihak industri dengan harga lebih rendah berbanding harga sebenar pasaran. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM28,380. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Malaysia mempunyai potensi yang amat besar untuk bangkit kembali sebagai salah sebuah ekonomi yang dinamik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini berikutan negara mempunyai sumber yang diperlukan dan tenaga kerja berkelayakan selain mempunyai dasar seperti ekonomi madani, Pelan Hala Tuju Perahan Tenaga dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 untuk mendukung matlamat ini. Dalam satu hantaran di Facebook hari ini, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu dikongsikan semasa beliau mengadakan sesi dialog dan makan malam bersama rakyat dan pelajar Malaysia di New York. Pada majlis itu juga, beliau turut menyatakan bahawa kerajaan perpaduan sedang meneliti kaedah untuk menarik rakyat Malaysia yang mahir untuk kembali menyumbang kepada negara.
Perdana Menteri dan delegasi berada di New York untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78. Beliau telah menyampaikan kenyataan negara pada Jumaat lalu di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Perayaan Pesta Kuih Bulan Oktagon bakal jadikan acara rasmi sempena Tahun Melawat Perak 2024. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT, Ngah Komeng berkata ia sebagai usaha menonjolkan kepelbagaian budaya di negeri itu. Ipoh kini menjadi satu bandar yang istimewa di mana kita ada gerbang malam yang mewakili masyarakat Melayu, kita ada The Little India yang mewakili masyarakat India dan kita ada gerbang Paloh yang mewakili masyarakat Tionghoa. Apabila Melayu, Cina, India bersatu, we are stronger together. Dan perpaduan dalam kepelbagaian ini adalah satu amalan akhlak mulia yang wajib dipupuk dan ditokong bersama. Beliau berkata demikian pada Majlis Perayaan Kuih Bulan Oktagon dan Majlis Perasmian Pesta Makanan Jalan Paloh di Ipoh. Turut hadir Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin dan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Perak, Datuk Liu Chiming. Terus perkasa peranan media arus perdana, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ning Ching berkata ia perlu bagi menangkis berita palsu dan jenayah cyber di media sosial. Jelas beliau, kebanyakan maklumat di media sosial tidak diketahui sumbernya dan berpotensi menyumbang penularan berita palsu. Jadi kita lagilah perlulah bergantung kepada media-media sepertilah yang establish ini, tak kira lah bernama LTM, Astro, Sinjo, Sinar Harian dan sebagainya, supaya kita mendidik rakyat jelata apabila mereka nak dapatkan informasi, mereka dapat informasi tersebut daripada sumber yang sahkan, kita boleh sahkan, dan bukanlah khabar angin ataupun cerita-cerita yang berbentuk hearsay sahaja. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan payung Pasar Pagi di Jalan Merbau, Bandar Putra, Kulai. Jelas beliau, media juga berfungsi secara dua hala, iaitu melaporkan informasi hala tuju dan polisi baharu kerajaan serta menyampaikan hasrat dan kritikan rakyat. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI bersetuju dengan cadangan membangunkan dasar larangan ekspor bahan mentah nadir bumi. Dasar berkenaan dapat menjamin pulangan maksimum kepada negara selain penting bagi menggalakkan perkembangan industri hiliran negara menerusi pemindahan teknologi dan kepakaran. Kalau kita just export REE seperti ini, raw material, dia tidak dapat membantu negara kita membangunkan industri yang berkaitan dengan rare earth lah. Dan untuk kita value add, kita perlu membangunkan industri hiliran downstream. So sekiranya kita nak membangunkan downstream kita tidak boleh membenarkan ekspor raw material keluar. Perdana Menteri sebelum ini maklumkan kerajaan akan membangunkan dasar larangan ekspor bahan mentah nadir bumi selain dasar mineral negara baharu turut dirangka. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP memberi jaminan bekalan beras putih tempatan mencukupi. Ketua Pengarah LPP Datuk Azulita Salim mengesahkan beras putih tempatan dibekalkan ke 40 permis di bawah LPP. Ini termasuk di 23 peladang outlet, 8 agro bazar pertubuhan peladang dan 9 kedai peladang. Bekalan beras agak terhad tapi tidak dibimbangi sangat. Kerana bukan kita kata tak cukup, adalah beras tu ada dan kita harap tidak berlaku panic buying lah. Bila orang panik tu dia mulalah kan membeli lebih dan sebagainya. Itu pun salah satu sebab mengapa berkurang. Tapi sekarang ni kita di kawasan utara pun akan mula di kawasan-kawasan tertentu lah akan mula menuai dan masuk ke dalam kilang padi. Saya rasa tak ada isu sangat lah, insyaAllah. Jumlah pengedaran di bawah LPP untuk tempoh sehingga hujung tahun ini ialah 300 tan metrik, manakala Fama pula sebanyak 400 tan metrik.
Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Negeri Pelangai menyaksikan pertempuran 3 penjuru antara Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan Bebas. Calon BN diwakili Datuk Amizar Abu Adam, Kasim Samad PN dan Hasli Helmi DM Zul Hasli Bebas. Pengumuman calon terbabit dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya N36 Pelangai, Datuk Muhammad Syahid Ismail di Dewan Orang Ramai Felda Kemasul. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N36 Pelangai adalah seperti berikut. Pertama, Cikgu Kasim, Perikatan Nasional. Kedua, Hasli Helmi DM bin Zul Hasli, Parti Bebas Kereta. Ketiga, Datuk Amiza bin Abu Adam, Parti Barisan Nasional. Kerusi N36 Pelangai diisytiharkan kosong susulan kematian penyandangnya dari BN, Datuk Seri Johari Harun. Sementara itu, pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh memaklumkan 2 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya ditubuhkan bagi memantau aktiviti calon pada PRK Dewan Negeri Pelangai. Jelas beliau, semua kaedah dan bahan kempen dibenarkan selagi tidak mengembangkan perasaan jahat, permusuhan atau menyentuh sensitiviti isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi raja. Calon yang telah membayar deposit bahan kempen tertakluk kepada undang-undang kecil pihak berkuasa tempatan bagi tujuan mempamer dan mengedarkan bahan kempen yang mengandungi gambar calon, lambang parti dan gambar pemimpin parti gabungan. Tempoh kempen PRK Pelangai yang bermula hari ini akan tamat pada 11.59 malam 6 Oktober depan. Baik, teka-teki siapa juara pertandingan akhir Bintang Minal 2023 akhirnya terjawab apabila Nimalan Gangkataran berjaya merangkul gelaran tersebut dengan membawa pulang trofi dan wang tunai RM10,000. Lagu berjudul Ayuyu Anandame ternyata membawa tuah kepada Nirmalan dan berharap ini peluang buat dirinya melangkah lebih jauh dalam industri muzik. Sebenarnya saya sangat-sangat gembira untuk menang pertandingan Bintang Minal 2023. So ini yang my first stage. So saya menang, so saya sangat-sangat happy. Saya buat muzik semua sendiri. So selepas ini saya akan keluarkan lagu-lagu saya punya yang sendiri, album macam itulah. Manakala naib juara menjadi milik Raja Sri Gopi yang membawa pulang wang tunai RM7,000 beserta trofi. I memang tak jangka apa-apa pun sebab I just nak buat, I just want to give my best. So I think saya give my best lah hari ni. So I'm really happy with what I got. Dan tempat ketiga milik Swetanaya. Saya nak jadi recording label artis, itu satu harapan untuk saya. Tapi bukan sangat senang untuk dapatkan peringkat tersebut kan, kena usaha lagi lah. Sementara itu, anugerah khas juri dimenangi Barat Naya sekaligus membawa pulang trofi beserta wang tunai RM3,000. Hadiah disampaikan Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, Datuk Suhaibin Sulaiman, diiringi Pengarah Bahagian Program Radio, Saiful Zaman Yusof dan Pengurus Minal FM, Rohini Subramaniam. Lebih ramai masyarakat diharap hadir ke program saringan kesihatan di Melaka, terutamanya golongan B40. Ini susulan program tersebut kurang mendapat sambutan di negeri berkenaan. Program saringan kesihatan seperti skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 peka B40 hanya menerima kehadiran 5,000 orang berbanding sasaran utama 30,000 orang sejak ia mula diperkenal pada awal tahun lalu. Kita targetkan dalam 5,000 orang. Daripada bulan 6 lagi kita target. Sekarang ini baru 2,000 lebih. Kanser.
Yang tu cancel je dulu. Untuk B40 pula, sadly kita kata kita targetkan dalam 30,000 orang B40 ya. B40 untuk datang ke mana-mana klinik kesihatan dan juga klinik-klinik swasta yang terpilih. Buat masa ini tak sampai 5,000 orang yang datang menyaring. So kita serulah kepada mereka-mereka yang B40 ya, untuk saringan ini B40 lebih. B40 untuk datang dan kita tahu dia ada masalah kewangan, so dia datang je ke klinik kesihatan kita. Melaka sedia terima kemasukan jururawat terlatih warga asing. Esko Kesihatan Negeri Ng Wee Hee Sem berkata, bagaimanapun beliau masih belum menerima maklum balas itu daripada mana-mana hospital swasta di negeri itu berkaitan perkara berkenaan. Kerajaan negeri dan Jabatan Kesihatan juga mengalu-alukan perbincangan dari mana-mana negara untuk menghantar petugas kesihatan mereka ke Melaka. Jadi setakat ni mungkin kita akan ambil negara India. Saya dengar, terutama sebab dia punya nurses course tu diiktiraf oleh kerajaan yang sama. Kita kena tengok pengiktirafan oleh kerajaan. Bukan semua, macam ada yang pelajar doktor tapi dia tak iktiraf, ada yang universiti. Beasiswa dan tajaan program bernilai 7.6 juta ringgit diperuntukkan melalui MOU antara Yayasan Tunku Abdul Rahman Waita dan 8 organisasi. Ia menyasarkan pelajar cemerlang kurang berkemampuan bagi membolehkan mereka melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agudagang yang juga pengerusi YTAR berkata yayasan tersebut menyasarkan lebih 1,000 pelajar dapat dibantu bagi tempoh 5 tahun. Over the last 57 years, the foundation has empowered over 9,000 youth across Malaysia through scholarship, loans, financial assistance, higher education, upskilling programs, and employability programs. Seramai 17 individu OKU penglihatan menerima anugerah atas pencapaian cemerlang yang dilakar di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Mereka dinaikkan di Majlis MAB Excellence Achievement Awards for the Blind and Visually Impaired 2021-2022, anjuran Persatuan bagi Orang Buta Malaysia MAB. 7 kategori anugerah yang disampaikan melibatkan bidang kebajikan, pendidikan, ekonomi dan sukan. Saya rasa penghargaan ini dapat menaikkan semangat saya lah untuk belajar selepas ni, and kemungkinan saya lepas ni akan melanjutkan pengajian ke Universiti Putra Malaysia Serdang dalam kursus Bachelor Sastra Kesusahan Melayu. Untuk rakan-rakan saya yang tak kisah OKU apa sekalipun di luar sana, jangan putus asa untuk belajar, untuk menuntut ilmu, sebab apapun jenis OKU kita, itu bukan penghalang untuk kita berjaya. Mereka ni adalah mempunyai kelebihan yang orang biasa tak ada. Pendengaran mereka dengan percakapan mereka boleh convince customer. So pendengaran mereka adalah lebih jelas, lebih tepat dan sebagainya. So we trust on walaupun orang kata mereka adalah OKU dan sebagainya, their service is best. Kelestarian alam sekitar antara fokus utama Negeri Sembilan demi kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Bagi menjayakan usaha itu, semua pihak disaran terus komited dan bersama-sama memelihara, menjaga serta mengindahkan alam sekitar. Kita berharap bahawa kesedaran itu sepatutnya berada pada tahap yang terus meningkat dan negara sepatutnya terus kekal sejahtera. Dan kita selalu katakan bahawa kesejahteraan rakyat, kesejahteraan negara, kemakmuran itu adalah sebahagian daripada alam sekitar kita sebenarnya. Jadi hari ini kita harus hargai alam sekitar kita, tingkatkan lebih baik, dan saya yakin pada masa akan datang kita akan lebih makmur dan sejahtera. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Prapelancaran Hari Alam Sekitar Negara HASN peringkat Negeri Sembilan di Stesen Daya Kuasa Tuanku Muhriz, Port Dickson. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop.
transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Baik, 3 faktor utama menyumbang kepada isu kekurangan bekalan keperluan asas termasuk produktiviti sektor pertanian rendah. Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Minda UKM, Profesor Tan Sri Dr. Noor Azlan Ghazali berkata, hampir 52.3% daripada keperluan makanan negara import dijadikan defisit dagangan makanan semakin melebar. Melalui hantaran di Facebook, beliau menyatakan menjamin kecukupan makanan melalui import semakin mencabar akibat ketidaktentuan iklim dan konflik geopolitik. Selain itu, intervensi keterlaluan dalam tempoh jangka panjang dan kemungkinan wujudnya ciri-ciri monopolistik dalam rantai bekalan juga antara punca yang telah dikenal pasti. Tegasnya, kaedah lebih berkesan dan tidak membebankan kedudukan fiskal harus dilaksana bagi menangani isu kekurangan bekalan berlarutan. Tumpuan perlu diberikan kepada pembangunan rantaian bekalan dan pasaran yang sihat dan adil, bukan mengawal harga. Sebaiknya harga dibiar bergerak secara adil berdasarkan kuasa pasaran yang asli. Bantuan kepada yang memerlukan juga disalurkan secara bersasar tanpa mengganggu pergerakan harga. Pada masa sama, mengkaji tahap persaingan di semua peringkat rantaian bekalan, khususnya bagi keperluan makanan asas. 10,000 maklum balas orang ramai diterima melalui portal cadangan belanjawan 2024. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 2, Steven Sim, ia kini di peringkat terakhir untuk dimasukkan ke dalam belanjawan 2024. Dah kira selesailah majlis libat urus di seluruh negara dan dapat penyertaan hampir 8,000 orang secara bersemuka. Itu sesi libat urus secara bersemuka lah, di peringkat negeri, di peringkat sektor, di peringkat kementerian. Dan kemudian kita dapat maklum balas melalui portal Kementerian Kewangan, lebih kurang 10,000 maklum balas. Jadi semua ini akan dirumuskan dan dipertimbangkan untuk masuk dalam belanjawan 2024. Beliau ditemui selepas Majlis Jualan Rahmah Kasih Sayang peringkat Parlimen Bukit Bertajam. Kita ke segmen sukan. Johor Darul Takzim JDT tidak berdepan masalah melangkah ke separuh akhir Piala Malaysia selepas membenam Negeri Sembilan FC 4-1 dalam perlawanan suku akhir kedua di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Esteban Scully mara ke separuh akhir dengan agregat 7-1. Lepas dua pemain sebelah kanan. Gol pertama JDT hadir seawal minit ke-6 menerusi tandukan Braxton Da Silva hasil hantaran Juan Mones. 5 minit kemudian Braxton sekali lagi menambah jaringan JDT menerusi tandukan hasil hantaran Mones. Kealpaan Negeri Sembilan terus dihukum minit ke-29. Kali ini menerusi Juan Mones menerusi sepakan percuma. Gol sagu hati Negeri Sembilan hadir minit ke-39 menerusi Zamri Pin Ramli. Gol terakhir perlawanan dijaringkan Fernando Forestieri minit ke-90. JDT akan menanti sama ada Sabah atau Perak yang akan membuat perhitungan di Ipoh Perak esok. Sementara itu, pengendali JDT Esteban Solari mengakui cabaran lebih getir menanti di saingan separuh akhir. Katanya Perak maupun Sabah memiliki kemampuan yang sukar dijangka kerana dibarisi pemain berkualiti. Both teams are good teams. I think Perak show already that it's a tough team. Sabah is a team with a lot of good players quality. When you go there, it's very difficult. I think it will be tough in any case, so we have to be prepared for this semi-final. But let's see, they still have to play. We still have important games before the semi-final, like PDRM and after Patung. So we are fully focused on that, and whoever we have to play, we will give our best in that time. JDT semula, Diogo Luis Santo.
Kontijen Selangor dan pelapor KL dinobatkan juara bersama kejohanan hoki Piala Ketua Polis Negara 2023 di Stadium Azlan Shah. Keputusan itu selepas kedua-dua pasukan seri 2 sama selepas perlawanan dihentikan akibat hujan lebat. Tempat ketiga kejohanan tersebut menjadi milik Kuala Lumpur dan Johor. Sementara itu, dalam saingan Division 1, pasukan Sabah mengungguli kategori tersebut diikuti Brigade Utara, manakala tempat ketiga Melaka dan Negeri Sembilan. Hadiah kepada pemenang disampaikan pengarah cawangan khas Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Turut hadir Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Pasukan Pertugas Khas Reformasi Sektor Awam ditubuhkan bagi membantu menyelesaikan urusan yang tertangguh dan menyegerakan pelaksanaan projek serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. STAR telah berjaya melaksanakan projek rintis mengurangkan kesesakan serta tempoh menunggu pesakit di zon hijau Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Selangor dan akan diperluaskan kepada hospital lain. Tempoh kelulusan PAS ekspatriat telah dikurangkan daripada 87 hari kepada hanya 5 hari untuk syarikat yang memenuhi kriteria. Manakala kaedah pembayaran tanpa tunai bagi menangani rasuah akan diperluas. Baik, berita pagi berakhir di sini. Saya Muhammad Cedar Sami, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.